Salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita belajar bagaimana menyediakan belanjawan untuk sesuatu majlis gerayaan. Sebelum ini kita pernah belajar merancang majlis. Sebelum ini kita telah belajar itu ya. Jadi pada hari ini kita belajar bagaimana menyediakan belanjawan. Okey, baik. Jadi objektif pembelajaran kita iaitu menjelaskan kepada murid bagaimana menghasilkan belanjawan untuk majlis gerayaan. Kriteria kejayaan yang kita ingin capai iaitu pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid dapat menghasilkan belanjawan untuk majlis gerayaan. Okey, baik. Jadi sebelum kita berbincang mengenai bagaimana kita menyediakan anggaran belanjawan untuk majlis gerayaan, terlebih dahulu kita lihat video jamuan akhir tahun ini. Okey, baik. Jadi tadi kita sudah lihat contoh video jamuan akhir tahun di sebuah sekolah ya. Jadi apa yang kita lihat di dalam majlis tersebut, banyak perkara kita lihat sana kan. Terutamanya makanan yang disediakan, perhiasan-perhiasan dalaman kelas, siapakah yang menghadiri majlis. Jadi semua ini pastinya memerlukan belanjawan. Contohnya dari segi makanan dan minuman kan. Jadi memang perlu sumber kewangan lah untuk membeli makanan dan minuman ya. Jadi sudah tentu sebelum majlis itu dimulakan adalah lebih baik untuk membuat anggaran belanjawan untuk sesuatu majlis. Jadi di sinilah apa yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Bagaimana kita nak kaitkan makanan dan minuman serta lain-lain bahan yang digunakan dalam sesuatu jamuan itu dengan perbelanjaan yang akan digunakan.
Okey, baik. Jadi right, so mari kita sama merancang jamuan akhir tahun kelas ya. Kita sama merancang jamuan akhir tahun kelas. Okey, jadi apa yang perlu kita sediakan? Okey, sudah pastinya mesti ada makanan dan minuman. Okey, kedua, mungkin kita ada buat dekorasi kelas. Kemudian kita perlu buat kad jemputan. Kemudian kita perlu sediakan pinggan, cawan, sudu, garpu. Dan juga lain-lain perkara yang kita tidak nyatakan sinilah. Right? So kita lihat satu persatu. Okey, makanan dan minuman. Okey, contohnya apakah menu yang kita perlu sediakan? Contoh di sini kalau kita lihat ini adalah menu sesuatu majlis ya. Cikgu ambil sebagai contoh lah. Okey, so apabila kita rancang sesuatu majlis tu, contohnya kita boleh sediakan mi kan. Contohnya ini adalah mi ya. Okey, mi kan. Ini nasi. Okey, ini nasi apa nama? Kuning. Okey, ini daging kan. Sayur. Okey. Kita lihat sebelah ni sayuran. Tahu, okey, sayur-sayuran, okey. So banyak lagi kan yang lain di sini kalau kamu nampak semua. Jadi semua ini memerlukan kos, memerlukan kos. Setiap daripada makanan ni dia ada kos dia, dia ada kos dia. Okey, kedua, dekorasi kelas. Ini adalah contoh dekorasi kelas-kelas yang cikgu ambil di dalam internet lah. Ini adalah sebagai contoh. So apabila kamu buat majlis satu hari nanti, kamu perlu ambil kira juga biasa-biasa di dalam kelas ataupun kamu buat majlis di rumah ke, so kamu perlu reka kamu punya hiasan. Ini contoh dia. Ini biasa ringkas saja dibuat daripada kertas berwarna-warni ya. Sebelah ni belon, belon. Jadi kos perhiasan tidaklah terlalu mahal seperti dilihat di gambar sini ya. Dia cuma perlu beli kertas dan belon sajalah. Ini adalah contoh kan. Okey. Mungkin adik-adik sekalian mempunyai idea yang lebih kreatif ya, berbanding dengan dekorasi kelas yang cikgu tunjukkan di sini ya. Okey, jadi tidak semestinya dekorasi itu mahal, sebab bila dia mahal dia melibatkan kos yang tinggi. Jadi memerlukan sumber kewangan untuk membeli dekorasi yang lebih mahal. Jadi ini akan menyusahkan ahli jawatan kuasa lah di mana nak mencari sumber kewangan itu. Jadi adalah lebih baik kita merancang menggunakan bahan-bahan yang tidak menggunakan peruntukan duit yang banyak. Okay, baik. Selain itu, kita perlu buat kad jemputan. Kad jemputan. Ini adalah contoh kad jemputan. Okey, ini contoh ya. Kalau kita lihat di sini, tengok jamuan akhir tahun. Badan Pemimpin Murid 2015. Ini contoh tahun 2015 dulu ya. Jadi ya, ini adalah Sekolah Kebangsaan Semaya Petra 2 dengan sukacitanya menjemput akan majlis jamuan akhir tahun Badan Pemimpin Murid. Right? So, ini adalah rekaan kad jemputan. Jadi, sudah pasti memerlukan kos untuk membuat kad jemputan. Dari segi apa kos dia? 1 kertas. Okey, kertas. 2 printer, ink printer. Kalau kita print color, kos dia lebih mahal lah. Sebab ink color lebih mahal berbanding kita cetak menggunakan dawat hitam saja. Jadi kad jemputan ni
Kira-kiranya kalau kita nak buat dia lebih cantik, memang dia perlukan kos yang tinggi. So perlu kreativiti. Adik-adik pelajar sendirilah bagaimana untuk menghasilkan kad jemputan yang mempunyai kos yang tidak tinggi, ataupun kos yang rendah sahaja. Okay, baik. Jadi pertama sekali, so apabila kita ingin membuat majlis tadi, kita perlu buat anggaran belanja wali. Kita perlu buat anggaran belanja wali. Pertama, kos makanan dan minuman. Satu contohnya kita nak beli kek. Satu unit RM50. Jumlah 50. Kedua, mi goreng kuantiti 50. Kos unit RM2 100. Sandwich contohnya kuantiti 50, jumlah 50. Buatan bikai, semua RM12. Air sirap, untuk 50 orang RM25. Kari pap untuk 50 orang RM20. Kentang goreng 2 bungkus, 1 unit RM9. Jadi kosnya RM18. Sosis 5 bungkus, 1 unit RM4. Di semua dia RM20. Jadi contoh di sini ya. Atau kalau kita lihat nomor 8. Sosis 5 bungkus, kos unit RM4. Macam mana dia dah hasil 20? Sebenarnya 5 bungkus ni darab dengan 4. Jadi sama dengan 20 lah. Begitu juga dengan pinggiran lain-lain di atas. Sama saja. Darab semua. Didarab. Ini darab. Ini darab. Jadi jawapan dia di sebelah. Dia akan menghasilkan jumlah dia, kiraan dia. Jadi semua kos untuk makan minum adalah RM295. Baik, kita lihat kos biasan kelas. Kita nak beli belon. Berapa jumlah belon nak beli? 24. Satu belon berapa ringgit? 20 sen. Jadi jumlah semua belon RM80 sen. Seperti yang cikgu kata tadi, 24 biji belon darab dengan 20 sen, jadi semua dia RM4.80 sen. Kita nak beli bunga. Berapa banyak? 2 biji. Kos unit bunga RM3. Jumlah RM6. Kita darab 2 darab RM3 sama dengan RM6. Kertas warna. Kita nak beli 10. Kos unit RM1. So semua RM10. Kita darab 10 darab 1 sama dengan RM10. Jumlah kos untuk perhiasan kelas adalah RM20.80. Kita teruskan kos kad jemputan. Kertas warna 1 set bersamaan dengan RM5 seunit. Jumlah RM5. Kita darab saja macam tadi ya. Pen warna. Kita mau berapa? 1. Seunit 4. Kita darab 4, jadi sama dengan RM4 untuk satu kuantiti. Gam satu kuantiti saja, seunit RM1. Kita darab saja, jumlah dia RM1. Jadi semua untuk kos kad jemputan adalah RM10. Seterusnya kos bahan dan peralatan. Gunting 1, kos RM1. So jumlah RM1. Pinggan kertas 1 bungkus, 50 biji dalam, RM8. Satu bungkus ni RM8 saja. Maksudnya 1 darab 8 lah. 1 darab 8 sama RM8. Banyak ni satu bungkus, ada 50 biji dalam. Cawan kertas 1 bungkus ada 50 biji juga dalam.
Okay, darab 7 untuk satu unit, satu bungkus RM7. Okay, darab 7 sama dengan RM7. Sudu satu bungkus juga ada 50 biji dalam. Oh, banyak. Okay, kos unit RM3. Okay, 1 darab 3 sama dengan 3. Okay, gafu satu bungkus ada 50 biji juga dalam. Kos unit RM3. Okay, darab saja. Darab saja. Kita dapat RM3. Jadi semua kos untuk bahan dan peralatan adalah RM22. Okay, baik. Jadi jumlah kos jamuan akhir tahun adalah kos bahan. Pertama sekali kos bahan makanan tadi yang pertama kita bincang, tambah dengan kos biasan kelas, tambah dengan kos kejemputan, tambah dengan kos bahan dan peralatan. Jadi kos bahan makanan tadi berapa? RM295. Okay, kos biasan kelas RM20.80. Kos kad jemputan RM10 dan kos bahan dan peralatan RM22. Jadi kita punya kos jamuan akhir tahun adalah RM347.80. Jadi ini adalah contoh anggaran belanjawan, ataupun kita boleh membuat dia jadi belanjawan yang tepat apabila kita memantau harga sebenar barang itu. Memantau harga sebenar barang itu, contohnya kita beli makanan dan minuman itu di kantin sekolah. Jadi kita boleh berbincang dengan tokek kantin berapa harga makanan yang disediakan oleh beliau. Jadi kita boleh merancang dengan tepat untuk anggaran perbelanjaan yang kita buat. Right? So, okay, jadi rumusan pembelajaran kita hari ini adalah kita telah berjaya menghasilkan belanjawan untuk sesuatu majlis kerajaan. Okay, jadi majlis akan berjalan dengan lancar apabila belanjawan dirancang sebaik mungkin. Jadi pada hari ini kamu telah belajar membuat sesuatu belanjawan. Jadi di mana-mana kamu berada, di rumah ke, di rumah saudara mara, rumah datuk nenek ke, kamu nak buat menjadi satu hari nanti, kamu sudah belajar sesuatu. Bagaimana kamu membuat perancangan belanjawan. Right? Jadi mesti tahu untuk siapa, untuk keperluan kita sendiri, supaya kita tidak menyia-nyiakan ilmu kita. Jadi ilmu itu kita sentiasa bawa ke mana-mana. Right? Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.